Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu. Seperti yang dijanjikan dalam video sebelum ni, kali ni kita dah masuk bab yang baru, bab yang ketujuh, matematik tingkatan 4, graf gerakan. Adapun graf gerakan ni dulu dalam silibus KBSM kita kenal dengan nama kecerunan dan luas di bawah graf. Tapi di bawah silibus KSSM ni nama dah tukar. Tapi korang jangan risaulah, nama je tukar, isi semua sama. Dalam topik graf gerakan ni nanti kita akan jumpa dua jenis graf. Yang pertama graf jarak masa dan yang kedua adalah graf laju masa. Adapun graf laju masa tu kita akan buat kemudian. Mungkin ambil masa 5 hingga 6 video sebelum kita akan masuk graf laju masa. Jadi untuk awal-awal ni kita belajar dulu graf jarak masa. Untuk graf jarak masa ni bila sebut graf mesti ada paksi X dan mesti ada dia punya paksi Y. Jadi untuk jarak kita akan gunakan paksi Y sebagai perwakilan, manakala untuk masa kita akan gunakan paksi X sebagai perwakilan. Untuk video pertama ni kita akan belajar macam mana nak melukis graf jarak masa. Sebenarnya cikgu rasa video kedua dan video ketiga nanti pun kita punya video masih ke arah melakar graf. Sebab apa? Untuk melakar graf ni pun dia ada 3 bentuk arahan yang berbeza. Cikgu tak pernah himpunkan semua sekali dalam satu video. Sebab apa? Dia akan jadi video yang sangat panjang. Cikgu ada masalah untuk export video yang sangat panjang. Jadi cikgu kena pecah-pecahkan. Sebab itulah kita akan makan sampai 2-3 video semata-mata untuk melukis graf ni. Tapi tak rugi pula kita belajar. Sebab apa? 3 bentuk yang berbeza kan. Jadi kita boleh tengok setiap satu bentuk tu lah. Untuk bentuk pertama arahan melukis graf tu dia macam ni. Okay, kalau kita perhatikan nilai untuk paksi X iaitu masa dan nilai untuk paksi Y iaitu jarak dia dah bagi. Kita tinggal plotkan sahaja dan kita lakarkan graf tu. Jadi jom kita buat. Dari segi skala lukisan dia tak tetapkan. Jadi terpulang pada kamu. Cuma jangan kecil sangatlah sampai pemeriksa tak nampak apa yang kamu lukiskan. Dan jangan besar sangat supaya tak membazir. Okay? Jadi ruang yang lain tu kita boleh gunakan untuk jawab soalan yang lain. Okay? Pastikan sedang-sedang saja. Nak lagi cantik, korang guna kertas grid segi 4 macam buku latihan matematik korang tu, ataupun gunakan kertas graf. Itu lagi cantik lah. Macam cikgu tak ada dua-dua kertas tu. Cikgu guna je bahan yang cikgu ada. Jom kita start. Okey, ini skala lukisan yang cikgu buat. Jom kita plotkan. Masa sifar, jarak dia 120. Okey. Okey, ini sifar kita, titik asalan. Jadi sifar 120 akan berada di sini. Masa sifar 0.5, jarak dia 90 km. Jadi dia akan berada lebih kurang di sini. Okey. Seterusnya masa 1 jarak 60 km. Okey. Masa 1.5 jarak 30. Dan masa 2 jarak sifar. Okey, kita dah siap plot. Jadi kita just sambung je lah semua titik ni. Dah siap. Inilah kita punya lakaran graf jarak masa daripada bandar P ke bandar Q. Kita cuba lagi satu soalan. Okey, yang ni pula sama je lah, dia dah bagi dah kita punya nilai untuk paksi X iaitu masa dan nilai untuk paksi Y iaitu jarak. Kita tinggal plotkan saja dan lakar kita punya graf tu. Okey, yang maklumat lain korang boleh baca. Okey, ini skala lukisan cikgu. Sekarang kita tinggal plotkan je lah daripada table tadi kan. Masa sifar jarak dia 8. Masa 15 jarak 6. Masa 30 jarak dia 4. Masa 45 jarak dia 2. Dan masa 60 jarak dia sifar.
Okey, dah siap pula, kita hubungkan je lah semua garisan ni. Okey, dah siap dah kita punya lukisan graf jarak masa untuk kedua-dua soalan. Sebagai tambahan bila kita melukis graf, kita akan dapati apa yang kita lukis tu adalah satu garis lurus. Kamu takkan jumpa lukisan yang melengkung, okey, untuk kuadratik ke, untuk kubik ataupun salingan. Ianya mesti garis lurus. Kedua, kalau kamu perhatikan kedua-dua graf jarak masa yang kita dah buat tadi, graf kita tu tak bermula daripada titik asalan. Okey, tengok masa sifar pun jarak dah 120 untuk first question tadi. Masa sifar jarak dah 8 km untuk yang second question yang baru kita buat ni. Kenapa macam tu? Sebab dalam topik ni kita ada dua istilah yang kita guna pakai, iaitu stesen berlepas dan stesen destinasi. Kalau graf tu bermula daripada titik asalan, maksudnya data tu mula diambil daripada stesen berlepas. Macam kedua-dua soalan yang kita buat ni, dia tak bermula daripada titik asalan, bermaksud data tu dibuat daripada stesen destinasi. Okay, nak faham stesen berlepas dengan stesen destinasi ni senang je. Dia ibarat daripada rumah kamu dekat Shah Alam contohnya, kamu nak balik kampung dekat Taiping ke, okay? Jadi rumah kamu tu kita panggil sebagai stesen berlepas, manakala Taiping tu, kampung kamu tu kita panggil sebagai stesen destinasi. Okay, data yang dibuat ni bukan daripada rumah kamu lah maksudnya. Okay, data ni dibuat daripada perjalanan kamu di Taiping nak balik ke rumah. Okay. Yang ketiga, kalau kamu perhatikan graf kita ni, dia menurun daripada kiri ke kanan, dia menurun, dan penurunan ini menunjukkan perjalanan pulang daripada stesen destinasi ke stesen berlepas. Macam contoh yang cikgu bagi tadi, yang daripada rumah kamu kat Shah Alam nak ke Taiping tu kan. Tapi yang graf kita ni menunjukkan perjalanan pulang daripada Taiping ke rumah kamu di Shah Alam. Okey. Itulah ketiga-tiga input tambahan yang cikgu nak bagi. Soalan mungkin tak tanya pun yang mana stesen berlepas, yang mana stesen destinasi, saja cikgu bagi supaya kita lebih faham apa maksud tersembunyi di sebalik graf kita tu. Okey. Okey, itu saja untuk video kita yang pertama ni. Jangan lupa ni baru bentuk arahan yang pertama untuk melukis graf. Kita ada lagi dua bentuk arahan. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Jadi untuk yang belum subscribe dulu. Kalau rasa video ni bermanfaat, tekan butang like, komen dan share biar lebih meriah channel cikgu ni dan supaya lebih ramai dapat manfaat daripada video cikgu. Akhir sekali, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.